Ish! Gua nak berniaga susah lah. Gambus! Hai. Sold out. Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya. Mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok. Banyak baju ni, bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik, bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak tukar baju lama saya ni, bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Ni boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Gua nak berniaga susah lah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman Encik. Allahu Akbar. Kadang kita tengok orang tu dah berusaha meniaga dan macam-macam ikhtiar dia buat tapi tak berjaya juga. Ada yang diganggu, ada yang orang mengacau perniagaan dan sebagainya. Tapi agaknya kenapa kita susah sangat meniaga, rezeki sempit je rasa. Jadi kita nak bersama dengan PU Hafiz merupakan Duta Masjid Al-Muqarrabin. Kita nak tahu sebenarnya apakah kunci kepada membuka segala pintu rezeki dan selebihnya kita nak tengok ada tak pahala dalam kita berniaga ni sebenarnya Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada talib yang handsome, kacak bergaya. Tak lupa kepada seluruh muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala berikan peluang di penghujung tahun Islam Zulhijjah ini dan kita hampir memasuki beberapa hari lagi untuk kita masuk pada bulan yang cukup indah. Sebelum saya nak menyentuh direct kepada sedekah ini tentang Masjid Muqarrabin, saya nak menyambung topik kita semalam. Semalam kita bicara tentang peperangan Tabuk yang asalnya dinamakan juga Ghuzwatul Usrah, peperangan yang sukar, duit tak ada, kita nak berperang dalam keadaan yang jauh. Bayangkan ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab bersedekah kepada jalan Allah ini dengan separuh hartanya. Sahabat ketika itu Nabi bertanya, "Ya Umar, ada tak kau tinggalkan harta untuk ahli keluargamu?" "Ada ya Rasul, aku tinggalkan separuh lagi." Manakala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula, dia mendatang dengan semua hartanya, disebutkan 4,000 dinar. "Ada tak kau tinggalkan harta untuk ahli keluargamu?" Tuan-puan, apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? "Ada ya Rasulullah, aku tinggalkan kepada ahli keluargaku Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya sahaja." Subhanallah tuan-puan, begitu yakin Sayyidina Abu Bakar. "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berperanglah kamu, berjihadlah kamu dalam keadaan susah payah dengan harta kamu, dengan diri kamu. Tuan-puan, Sayyidina Osman datang pula membawa 1,000 dinar, 100 ekor unta. Nabi naik mimbar, "Siapa lagi nak sedekah?" "Kami ya Rasulullah." "Aku ya Rasulullah." Sayyidina Osman masih berkata, diberikan jaminan syurga. Tuan-puan, dalam masa itu ada juga sahabat yang kurang kemampuan. Dia berikan sa'aminat tamar, sebahagian beberapa korma sahaja, beberapa kilo korma. Ketika itulah orang-orang munafik mengatakan apa-apalah. Dia mengejek, yusakhiruhum. Mengejek-ngejek, apalah sedekah punyalah sedikit. Sikitnya sedekah, baik tak payah sedekah. Tapi mereka tetap sedekah walaupun sedikit. Tuan-puan, dalam peperangan ini, pada asalnya
ketika itu nak tuai korma dah cantik untuk mengambil hasil, tetapi cuba bayangkan apabila mereka pada asalnya ramai tidak mahu berperang, tapi akhirnya mereka berperang ribuan, setengah riwayat kata 10,000, setengah kata 30,000. Mereka pergi 750 kilometer tuan-puan sampai tidak berlaku peperangan. Orang-orang Rom ketakutan melihat Nabi SAW sampai 750 kilometer hampir sampai di Tabuk, lalu dekat Ula, dekat Madain Saleh, dan akhirnya hampir 20 hari perjanjian damai terlaksana dengan penduduk di Taif, di Tabuk. Kemudian mereka balik-balik. Ni saya nak beritahu kepada muslimin muslimat ni, lagi hijrah minggu ni. Ini penting. Apabila kita yakin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang yang beriman, orang yang berjihad, orang yang berhijrah di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, Allah angkat darjatnya sampai ke Madinah. Asalnya nak ambil hasil korma, tapi kalau pergi berperang memang tak dapat hasil, tapi dengan takdir Allah Taala tidak berlaku peperangan yang menumpahkan darah. Mereka membawa harta rampasan perang dan mereka juga mendapat hasil tanaman-tanaman. Nak cerita bahawa apabila kita yakin dengan Allah, duit yang kita infakkan mengalir dan pastinya Allah akan berikan kelebihan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia kan. Apa yang Ustaz kongsikan itu membuka mata kita bahawasanya ada sesuatu yang cukup luar biasa di sebalik bersedekah. Dan sebelum kita bersedekah, Ustaz, kita nak kongsi juga apakah perkembangan Masjid Al-Muqarrabin, apa khabar agaknya? Baik, Alhamdulillah. Kalau kita tengok, mungkin boleh kongsi gambar-gambar. Ni belakang ni gambar 3D. Gambar terkini hampir siap. Dia punya design dia, colornya memang cantik. Saya dah pergi Ramadan lepas, tuan-puan. Bayangkan Masjid Muqarrabin ni, dia terletak di kawasan yang strategik. Laluan utama orang nak pergi ke Cameron Highland daripada Pantai Timur nak balik KL, memang tak berhenti. Bayangkan kat kawasan tu memang tak ada masjid. Ada surau. Surau pun dah agak uzur dan masjid ni hampir siap. Kita dah dapat mengumpul 2.3 juta. Kita perlukan lagi 3.7 juta, tuan-puan. Saya percaya kepada hartawan dan dermawan, ambil nombor ni sekarang. Siap-siap, inilah masa kita. Duit kita masih pegang. Orang selalu bicara tentang bagaimana habis kerja nanti nak pencen, duit macam mana nak hidup, dah tak ada kerja nanti kan. Inilah pencen kita di akhirat nanti. Saham kita di akhirat. Yakin tuan-puan dengan amal jariah yang kita infakkan, InsyaAllah saya percaya ianya akan berterusan dan insyaAllah apabila siap dalam masa beberapa bulan lagi 700 orang dapat memuatkan dalam satu masa, bukan saja tempat solat, ruang untuk orang-orang musafir berehat, untuk pusat pengajian, parking, tandas dan sebagainya, dan kita raikan bukan saja penduduk setempat, bahkan orang-orang yang musafir lalu kawasan tersebut. Masya Allah. Dan Ustaz, untuk di akhir bicara ni kan Ustaz, bagaimana caranya sekali lagi untuk orang ramai untuk terus berinfak dan berwakaf bersama dengan Masjid Al-Muqarrabin, dan mungkin boleh kongsikan juga di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan bila agaknya akan dijangka siap? Baik, tuan-puan boleh ambil gambar sekarang. Pergi laman web www.masjidalmuqarrabin.com. Infaklah yang kita mampu, seperti dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Abu Bakar diinfakkan semua hartanya. Mungkin umat Islam tidak diharuskan menginfak semua harta, tapi mungkin sebahagian besar dari harta kita. Tuan-puan, ingatlah di penghujung hayat kita akan berkata kepada Allah Ta'ala dalam Quran. Allah sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, aku nak buat satu amalan akhir. Tuan-puan, kita tidak akan bercakap dengan Allah, ya Allah, aku nak baca Quran, aku nak menghadiri majlis ilmu, tidak. Aku nak pergi menunaikan haji umrah, tidak. Tapi yang kita nak lakukan ada satu amalan penting. Apa dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak bersedekah, aku nak infak, aku nak wakaf. Mudah-mudahan aku di kalangan orang soleh. Tuan-puan, jangan kita tunggu lagi. Inilah masa kita. Masjid ni hampir siap. Mungkin di rumah, di kampung kita sudah ada banyak masjid. Tapi Masjid Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan memerlukan bantuan kita. Mudah-mudahan Allah saja membalas jasa-jasa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian, kesedaran bahawasanya sedekah itu cukup besar dan sedekah itu mengalihkan pahala yang tiada akhir, titik notahnya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kami akan teruskan perkongsian selepas ini. Kita akan kembali bertemu lagi dengan para penonton semua dengan sedikit lagi perkongsian, mudah-mudahan beri manfaat buat semua.
Sekejap je ya. Dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian. Bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak. InsyaAllah.